Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman, 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 ya hafiz, ya mujib, qaldisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia, yakni salat, mudah-mudahan dengan keberkatan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, juga memberikan kepada kita istiqamah untuk melakukan segala apa yang disuruh olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dan mudah-mudahan kita semua ditentukan kesudahan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti dalam keadaan hati yang sejahtera. Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di pada malam ini insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Sebelum kita nak lanjutkan pengajian kita, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada yang ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati Abu ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa saya dah bagi tahu kan? Apa nama? Abu Yasya Ahmad Fahmi Zamzam tu dah meninggal kan? Dah beritahu kan? Meninggal pada 23 Rabiul Awal. Yang kita baca kitab Bidayatul Hidayah ni diterjemahkan oleh Abu Yasya Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Orang Banjarmasin, tapi ada apa nama ni? Ada madrasah pesantren di Kedah, Ulang Alik, Kedah, Malaysia, Banjarmasin, Indonesia. Kemudian di Indonesia pun ada juga di Pompes Banjarmasin. Kemudian akhirnya meninggal wafat umur 63 tahun dan dikubumikan di Banjarmasin pada bulan Rabiul Awal. Itu doa inilah doa Syekh. Dia minta doa supaya dia meninggal pada bulan Rabiul Awal makbul. Dia minta doa supaya dia meninggal usia sama dengan usia Rasulullah 63 tahun makbul. Kemudian yang tiga, dia minta doa supaya dia dikebumikan di lot nombor 1 di madrasah dia, di pesantren dia tu. Ada lot kan, lot nombor 1 makbul. Lot nombor 1 tu
contohnya lot nombor 1 kat luar tu, di bahagian dalam tu adalah tempat pelajar-pelajar yang hafal Al-Quran, selalu baca Quran hari-hari kan. Jadi dekat dengan lot nombor 1 tu. Jadi semua tu makbul. Dan dia meninggal selepas daripada pengajian, khatam kitab pengajian, lepas tu meninggal. Jadi doa tu makbul lah. Semuanya tu dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca kitab Imam Ghazali ini dan juga kitab yang diterjemahkan oleh Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zanzan ni, mudah-mudahan memberi keberkatan lah kepada kita dalam kita beramal. Kita sambung yang itu sambung apa? Tentang, sebab di sini lain nombor ni. Sembahyang subuh kan? Bacaan kan? Bacaan pada sembahyang subuh. Okey. Tentang bacaan, iaitu dalam surah-surah yang disunatkan baca ba'dal Fatihah. Surah-surah yang disunatkan baca selepas daripada Fatihah itu ada ketentuan dia bagi solat-solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kalau kalau sembahyang subuh dalam pelayaran dibacakan surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Itu kalau ketika mana musafir. Kalau tidak ketika mana musafir, disunatkan baca suratul Insan dan lain-lain, khususnya pada hari Jumaat. Dan janganlah engkau sambung bacaan akhir surah dengan takbir rukuk. Dan apabila selesai daripada bacaan surah-surah yang lazim dibaca itu, jangan sambung akhir surah itu dengan takbir rukuk. Maknanya kena ada saktah, maknanya kena ada tempat berhenti. Kadar berhenti itu terpisah di antara bacaan surah dengan takbir rukuk itu adalah sekadar membaca subhanallah. Lepas daripada habis baca surah tu, sebelum nak takbir rukuk, kena berhenti kadar bacaan subhanallah. Lepas tu baru takbir untuk rukuk. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujud. Ini antara perkara yang sunat ketika mana solat. Daripada 500 perkara sunat ketika solat, iaitu memandang ke arah tempat sujud. Sama ada orang yang celik ataupun orang yang buta, kena pandang ke tempat sujud. Tujuan apa untuk pandang di tempat sujud ini? Kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu, maknanya lebih fokus pada solat, pada sembahyang, dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Jadi nak dapat khusyuk, kena pandang pada tempat sujud. Jadi pandang tu dengan keadaan celik mata, buka mata. Jangan pejam mata. Dan saya dah sebut minggu lepas, keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan untuk pejam mata, celik mata dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri, atas, bawah dan sebagainya, kecuali pandangan mata itu hanya tertumpu kepada tempat sujud. Kalau pandang sana, pandang sini, atas, bawah, makruh hukum dia. Makruh. Hatta orang buta sekalipun, kalau dia pandang atas, pandang bawah, makruh hukumnya. Makruh ini maknanya mengurangkan pahala solat. Kalau solat berjemaah 27 kali ganda, dipotong. Kalau sembahyang seorang, tak ada apa. Setelah itu adalah engkau mengucapkan takbir rukuk. Dan setelah itu mengucapkanlah takbir rukuk. Yang ini takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Daripada berpindah rukun ke rukun yang lain itu, daripada rukun 13 dalam solat itu, takbir itu dinamakan takbir intiqalat. Jadi mengucapkan takbir rukuk dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua-dua tangan pada takbiratul ihram. Jadi takbir intiqalat tu, takbir perpindahan rukun daripada rukun itu
cara mengangkat tangan, cara mengucapkan takbir tu sama seperti mana takbiratul ihram. Allahu Akbar juga, angkat takbir tu sama juga, mengangkat kedua-dua tangan. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu, yakni takbir intiqalat itu ataupun takbir rokok itu, sehingga engkau sampai berada dalam keadaan rokok yang sempurna. Jadi maknanya dipanjangkan takbir tu, Allahu Akbar. Dah sempurna rokok, baru habis takbir tu. Kena panjang. Selagi tak sempurna rokok, selagi itulah masih dalam takbir. Maka letaklah kedua-dua telapak tanganmu di atas kedua-dua lututmu. Kedua-dua telapak tangan ni di atas kedua-dua lutut, bukan di betis, bukan di paha. Sedangkan jari-jarimu terhurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Lutut, bahagian kaki tu ditegakkan, kemudian jari jemari tu dihurai, dibuka. Ketika mana diletak pada bahagian lutut. Dan ratakan belakang lehermu. Belakang leher tu diratakan, antara belakang dengan kepala tu diratakan. Seumpamanya kalau kita letak sekeping papan tu lurus antara belakang dengan bahagian kepala. Dan renggangkan kedua-dua sikumu daripada lambungmu. Kedua-dua siku, ketika mana meletakkan tangan pada lutut itu, kedua-dua siku tu direnggangkan daripada lambung ni. Daripada lambung ni direnggangkan, bukan dirapatkan. Yang rapat hanya golongan perempuan saja yang rapat. Orang lelaki kena buka lambung dia tu. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian. Perempuan dia kena rapat, dia kena tutup. Bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian lain. Perempuan dia kena rapatkan bahagian anggota dengan bahagian anggota yang lain. Ketika rokok, ketika sujud, begitulah, ketika takbir dan sebagainya. Berbeza dengan lelaki. Lelaki kena buka, kena buka, kena renggangkan. Jadi angkat takbir kena renggang, rokok kena renggang, sujud pun sama juga, kena renggangkan. Ketika sujud, perut dengan bahagian paha direnggangkan. Seolah-olah boleh lalu lah. Disebut dalam hadis, anak kambing boleh lalu. Itu orang Arab dia besar-besar, anak kambing boleh lalu. Kita kucing lah kot, kucing lah boleh lalu. Ini kucing pun tak boleh nak menyelit. Rapat sangat kan. Rapat-rapat ni perempuan, kita kena buka, kena renggang. Dan baca olehmu ketika rokok itu 3 kali. Ketika mana rokok tu, bacaan rokoknya ialah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Baca 3 kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Baca 3 kali ni termasuk dalam sunat, membaca 3 kali. Utamanya kalau sembahyang berjemaah. Iaitu Maha Suci Allah yang Maha Agung dengan segala pujiannya. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, kalau orang yang munfarid, sembahyang seorang-seorang, tidak sembahyang secara berjemaah, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali ataupun 10 kali. Kalau sembahyang sendirian, waimah sembahyang yang wajib ataupun sembahyang yang sunat, ketika mana rokok ini, pada kedudukan rokok ni baca tasbih tu lebih daripada 3 kali, sama ada 7 ataupun 10. Ada kitab lain, ulama lain menyebut baca sehingga 27 kali. Boleh baca lebih. Jadi kalau sembahyang sendirian tu banyak masa, lebihkan bacaan tu supaya lebihnya pahala. Supaya masa yang dilebihkan itu dalam perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Ini sekiranya kalau sembahyang sendirian. Kalau sembahyang berjemaah, jangan nak rajin-rajin baca lebih. Baca 3 kali dah cukup, sama ada imam ataupun makmum. Jangan terlebih rajin. Nak rajin tu ada tempat dia. Ketika sembahyang sendirian nak bacalah, nak baca lebih pun boleh, dipersilakan.
Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rokok. Bila dah selesai rokok, selesai bacaan rokok, sempurna rokok, sempurna segala rukun rokok, maka angkat kepala sampailah kembali tegak. Jadi angkat kepala tu sampai betul-betul tegak, macam mana berdiri sebelum angkat takbiratul ihram tu, seperti sebelum rokok. Jadi tegak tu seperti mana sebelum nak turun rokok, tegak, betul-betul tegak. Dan angkatlah kedua-dua tanganmu. Jadi ketika mana bangun daripada rokok, kena angkat kedua-dua tangan. Ketika mana angkat kedua-dua tangan tu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Jadi daripada rokok sampai tegak, ucap sami Allahu liman hamidah. Bila dah berdiri betul-betul tegak, berdiri betul-betul, barulah baca Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamd. Ini kalau bacaan yang pendek. Kalau bacaan yang panjang, boleh sambung Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ataupun baca mil'a, mil'u ataupun mil'a. Boleh baca mana-manalah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi, ataupun Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Boleh baris atas ataupun baris bawah. Ataupun kalau tak ingat nak baca panjang-panjang, Rabbana lakal hamdu. Cukup sampai situ saja. Itu setelah mana berdiri tegak, sami Allahu liman hamidah, dah berdiri tegak, Rabbana lakal hamd. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, dan kalau kata sembahyang subuh, maka bacalah kunut. Baca kunut. Kunut mana ni nak baca ni ketika mana subuh? Kunut mana nak baca? Kunut panjang ke kunut pendek? Kan jangan tanya kunut panjang ke kunut pendek. Kunut mana nak baca ni? Sembahyang subuh, kunut subuh lah. Sembahyang subuh baca kunut subuh. Ada kunut lain tak? Ada kunut nazilah. Jadi ketika mana subuh ni baca kunut subuh. Baca kunut subuh lah. Allahumma hdini fi man hadait, afini fi man afait, sampai habis. Jadi baca kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Lepas daripada rakaat pertama, kemudian i'tidal pada rakaat yang kedua tu, baca kunut. Yang ni baca kunut subuh. Angkat tanganlah sambil mendadah tangan. Jadi baca kunut tu kena angkat tangan, kena tadah tangan. Tapi selesai dah habis baca kunut, tak perlu sapu ke muka, tak perlu. Tak perlu. Angkat tangan saja. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud. Kemudian bila dah selesai daripada rokok tadi, daripada rokok bangun kepada i'tidal, kemudian nak turun sujud. Nak turun sujud itu pula sambil mengucapkan Allahu Akbar. Maknanya kena bertakbir juga, takbir intiqalat, tanpa mengangkat kedua-dua tangan. Nak turun dah daripada i'tidal, nak turun kepada sujud, hanya ucap takbir saja, Allahu Akbar, tanpa mengangkat kedua-dua tangan. Tak perlu angkat kedua-dua tangan. Takbir tu panjang dia sampailah betul-betul dahi mencecah tempat sujud. Allahu Akbar. Sampai dah cecah tempat sujud, selesai, habis takbir. Kenapa nak dipanjangkan takbir tu selama mana belum sempurna rukun sujud ataupun rukun rokok tadi? Sebab apa? Sebab apa nak dipanjangkan?
supaya masa tu tak terbuang melainkan hanya dengan zikrullah, dengan ingat Allah. Tu je. Kalau takbir yang pendek, Allahu Akbar, habis dah selesai pada takbir sebelum turun tu, kosong. Maksudnya dah lalai. Dah tak ingat Allah. Itu tujuan dia. Tujuan sembahyang ni nak zikrullah, nak ingat Allah. Tujuan sembahyang ni nak ingat Allah. Kemudian nak turun mana dulu ni? Nak turun tangan dulu ke lutut dulu? Nak turun sujud ni? Ada orang turun tangan dulu, kedebab ni turun. Yang nak turun dulu ni mana? Pertama sekali turun adalah lutut. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Maknanya yang turun dulu tu adalah lutut dulu yang turun. Setelah itu baru letakkan kedua-dua tanganmu. Bila dah turun lutut, baru turun kedua-dua tangan. Bukan turun kedua-dua tangan dulu, baru nak turun lutut. Tak ikut tertib. Ada orang dia sembahyang, dia nak turun sujud, dia turun tangan dulu. Lepas tu baru lutut, lepas tu baru dahi dan sebagainya. Sepatutnya adalah turun dua-dua lutut dulu. Dah selesai kedua-dua lutut, barulah diletakkan kedua-dua tangan. Dah turun lutut, kemudian kedua-dua tangan diturunkan. Kemudian barulah diiringi dengan dahi. Jabhatun, dahi ni. Maknanya lutut, kedua-dua tangan, kemudian kedua-dua lutut, kedua-dua tangan, kemudian dahi. Dahi ni maknanya turun pada tempat sujud. Dalam keadaan dahi itu terbuka, tidak tertutup. Dahi ni mesti terbuka. Jabhatun ini mesti terbuka. Maknanya ketika mana sujud tu tidak tertutup. Maksud tidak tertutup tu, contohnya kalau dia pakai serban, dia turun-turun, tiba-tiba ekor serban dia, dia sujud atas ekor serban, tak sah solat dia. Tak sah solat. Ataupun dia turun sujud atas kain telekung dia, perempuan, tak sah solat. Sebab apa? Dia sujud di atas kain yang ikut bersama dengan dia, kain serban, kain kain telekung tadi. Jadi kena buka. Kecuali orang yang luka dahi, itu lain. Jadi dahi ni kena terbuka, tak boleh tutup. Termasuklah bahagian ni pun tak boleh tutup sebenarnya. Kesemayam makruh. Tapi ada hajat, ada keperluan, tutuplah. Tapi sebaik-baiknya dibuka. Terutama lagi imam nak semayang, dia kena buka. Kena buka. Corona tak corona, dia kena buka. Pasal apa? Nanti kalau dia tutup, boleh mengganggu kejelasan bacaan dia. Jadi buka lah. Lagi pun tak ada masalah, jarak dah jauh, tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi kalau makmum yang lain pun nak buka pun dia tak ada masalah, pasal jaraknya dah jauh. Tapi oleh kerana peraturannya macam tu, kita ikut je lah. Siapa yang buat fatwa, dia lah menanggung. Senang ceritanya tu, senang. Kita tak buat fatwa, kita ikut je. Lagipun yang ni kalau tak ditutup makruh, tapi ada hajat, dibolehkan. Lainlah kalau wajib tutup. Wajib buka. Kalau wajib buka tu wajib buka, kena buka lah. Tapi yang dahi ni tak boleh ditutup, kena terbuka. Sebab tu lah kalau nak sembahyang, pakainya kopiah, pakainya songkok, supaya rambut tu nanti tidak terjuntai menutup dahi. Bila terjuntai menutup dahi, tak sah solat dia. Satu. Yang kedua, terpaksa buat kerja yang sia-sia. Sekali nak turun sujud, angkat. Sekali nak turun sujud, angkat. Dah jadi sia-sia. Dah jadi satu pekerjaan yang sia-sia. Pertama, sia-sia. Yang kedua, menghilang fokus. Hilang fokus.
Nak simpan rambut panjang, tak ada masalah. Simpanlah rambut panjang tu dengan niat ikut sunnah Nabi. Kalau dengan niat ikut Michael Jackson, tak dapat pahala lah. Ikut siapa ke? Mana Mak Saleh mana ke? Tak dapat pahala. Sia-sia. Simpan tu ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi kena pandai jagalah. Kena pandai jaga. Jangan tanpa tak terurus dan sebagainya. Kena pandai jaga. Nabi simpan rambut, Nabi jaga betul-betul. Jaga elok-elok. Disikat, dirapikan, diminyakkan dan sebagainya. Bukan nampak selekeh, nampak selebeh macam tu. Dijaga. Tapi kalau kata takut-takut tak terjaga, simpan rambut panjang, rambut tu dipendekkan. Kalau kata nak simpan pun, ambil sekali semua hidup je. Macam itu saya sempat sampai sini. Tak sempat sampai apa nama ni? Sampai ke bahu. Baru nak sempat sampai ke bahu, dah kena tegur. Paksalah potong. Biasalah. Zaman sekarang ni kalau ustaz rambut panjang dia jadi pelik. Padahal itu sunnah. Kalau ustaz rambut panjang sikit jadi masalah kan. Kita pula sekolah, anak murid tengok ustaz rambut panjang lah, macam satu dosa lah pula. Mak bapak pun sama je, pandang je. Ini masalah. Jadi lepas tu pula peraturan sekolah, tak boleh rambut panjang. Ini masalah. Ini masalah. Jadi kalau nak simpan rambut panjang, simpanlah semua hidup sekali ke, setahun sekali ke, dengan niat ikut sunnah. Macam mana? Dia sepatutnya apa nama, lutut dulu, baru tangan. Bukan tangan dulu ataupun lutut, kecuali orang yang dia sakit, itu lain lah. Tapi kadang-kadang ada juga orang muda dia turun tangan dulu, lepas tu baru lutut. Itu tak kena lah. Bukan, saya pernah dengar sekali yang ada ustaz dah dia cerita pasal rambut panjang kan. Kita tengok keadaan masa sekarang, sesuaikan kalau rambut panjang macam sekarang ni kan, sama sekarang ni kan, tak sesuai dengan ikutlah zaman tu. Okey, saya nak tanya, sunnah Nabi ada ikut zaman tak? Sunnah Nabi ikut masa ke ikut zaman? Sunnah Nabi ada ikut zaman ke ikut masa? Maksudnya okey, kalau zaman ni orang tak suka janggut panjang, orang tak suka janggut, kena cukur janggut, macam tu ke? Tak. Sunnah Nabi ni sepanjang zaman. Cuma ikut keadaan tu. Contoh tadi, kalau dah kita guru kat sekolah peraturan dia macam tu, terpaksa berkorban lah. Terpaksa berkorban. Ataupun kita kerja kerajaan, tak boleh simpan janggut. Tapi yang pelik, misal boleh. Yang tu yang pelik lah. Lepas tu pula kita ni dah merdeka. Ni minta maaf lah, terpaksa cakap, kita dah merdeka, kita dah tak terikat dengan penjajah kan. Tak ada siapa nak jajah kita sekarang ni. Tapi peraturan penjajah tu masih ada. Contohnya apa tadi? Dalam jabatan kerajaan, janggut tak boleh simpan, misai boleh. Itu yang pelik. Serban tak boleh pakai, tapi sing boleh. Sing boleh pakai serban dia, turban dia tu. Orang Islam tak boleh. Yang pelik je. Kalau berkawat, kiri kanan. Patutnya kanan kiri. Kenapa tak boleh berubah? Itu mentaliti tu. Tak berubah lagi. Ini benda-benda tu memang nampak kecil, tapi sebenarnya itulah yang memberi kesan daripada penjajah tu. Penjajah memang dah tak ada dah, tapi pemikiran tu masih ada. Sebenarnya boleh dah diizinkan simpan janggut ke apa ke, tapi dijagalah janggut tu, janganlah sampai ini kan tak terurus. Biar terurus janggut. Kalaupun simpan rambut terurus. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan tu yang memang terganggu, kalau simpan rambut tu terganggu, menyebabkan apa, keselamatan pekerjaan dia kan, itu tengoklah keadaan tu macam mana, kan. Jadi
yang apa yang nak dikatakan tadi, sunnah Nabi ni sepanjang zaman. Tak ada masa tertentu. Contohnya sekarang. Kan sekarang kita dah ada berus gigi, Oral B lah apa semua kan. Jadi tak payah guna sugi ni, letak tepi. Tak macam tu. Tetap guna sampai akhir zaman. Sunnah Nabi ni relevan sampai bila-bila pun. Pernah dulu ada seseorang yang mengatakan dulu zaman Nabi simpan janggut pasal tak ada jilid, tak ada pisau cukur. Kan? Simpan rambut ni pasal tak ada gunting. Masya-Allah. Itu pemikiran yang kolot. Pasal apa kolot? Zaman Nabi tu sebab kita duk nampak zaman Nabi naik unta, naik kuda, sebab tu kita rasa kolot. Pada zaman Nabi yang pertama melalui pembedahan dada, operation belah dada ni siapa? Nabi 4 kali. Yang buat pembedahan ni Jibril lagi yang bedahkan apa dada Nabi tu. Takkanlah perkara yang lain tu sampai kita nak katakan tak ada apa nama, tak ada gunting. Padahal yang mencetuskan kepada besi ni siapa? Nabi apa nama? Nabi Daud kan? Yang besi je kan? Nabi Daud sebelum Nabi Muhammad. Takkan zaman tu tak ada apa nama? Habis tu pedang datang mana? Kalau dah ada pedang takkan tak ada pisau, tak ada yang lain-lain. Logiklah sikit. Kan? Logiklah sikit. Jadi takkanlah sampai jadi tak boleh nak cakap macam itulah. Cakap yang macam tu boleh apa nama? Boleh menggugurkan iman. Pasal apa tu berkaitan dengan Nabi? Nabi ni berkaitan dengan iman. Sunnah Nabi ni berkaitan dengan iman. Kalau tak nak buat, senyap sudahlah. Kan? Jangan cakap apa-apa, jangan petikaikan persoalan kan. Kalau rasa sayang dengan Nabi, buatlah. Ikutlah sunnah tu. Sunnah yang kita boleh buat. Jadi maknanya sunnah Nabi ni relevan sepanjang zaman, relevan. Tak ada masa-masa tertentu. Tak ada, maknanya tak ada dia punya due date dia, tak ada expired dia, tak ada. Sepanjang zaman. Cuma seperti saya kata sebelum ni lah, kalau kita kata sunnah Nabi pakai jubah, bukanlah kita pakai jubah Nabi 24 jam. Kan? Ada masa-masa tertentu kita pakai. Lain daripada tu kita pakailah pakaian budaya kita, masyarakat kita. Tak ada masalah. Contoh jubah kan. Tapi ada orang pula dia nak jubah tu 24 jam. Pakaian budaya masyarakat dia tak nak pakai. Mengatakan itu tidak sunnah, tak. Sunnah Nabi ni sunnah dia pakai pakaian yang ikut masyarakat. Kalau kita orang apa Nusantara, pakaian budaya kita, masyarakat kita apa? Yang menutup aurat. Pakailah yang tu. Tapi jubah tu ada masa tertentu dia kita pakai. Janganlah tak pakai langsung. Sebab Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Nabi pakai serban, kita pakai serban. Apa saja yang Nabi buat, kita buat. Sebab sahabat, apa yang Nabi buat, sahabat buat. Tak ada banyak soal. Tak ada kata ini sunnah tertentu, ni sunnah, tak ada. Apa Nabi buat, mereka buat. Tak ada banyak soal. Kita ni zaman-zaman akhir ni dia banyak soal. Banyak soal. Ataupun dalam istilah dia banyak songeh. Banyak songeh. Kalau tak nak buat tu sudahlah. Jangan banyak macam-macam. Buat je lah. Takut-takut bila macam-macam banyak cakap ni boleh menjejaskan iman dan sebagainya. Boleh menghilangkan kepercayaan terhadap Nabi. Nak maju tak maju tak ada kaitan dengan pakaian pun. Tak ada kaitan dengan pakaian. Nak maju. Maju tak maju ni bergantung kepada intelek. Bergantung kepada intelek, bergantung kepada akhlak. Tu kalau nak maju. Tapi kalau orang yang materialistik, dia akan nampak maju tu berkaitan dengan benda-benda material je. Itu menyebabkan maju. Sedangkan zaman bila makin maju makin kurang berpakaian. Adakah itu maju? Tak. Kan? Jadi kita orang Islam ni dia kena jangan terikut-ikutlah dengan budaya-budaya yang lain yang tak sepatutnya. Kalau budaya yang baik, boleh nak ikut. Tapi budaya dalam Islam ni pun dah banyak, dah baik. Jadi ikut
budaya-budaya Islam, akhlak-akhlak dalam Islam, itu lebih baiklah. Itu tentang apa nama sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni banyak yang orang selalu duk nampak sunnah Nabi yang itu je lah. Itu je sunnah Nabi. Faham kan? Itu je sunnah Nabi. Sunnah lain tak nak. Pada banyak lagi sunnah Nabi ni, banyak lagi sunnah Nabi. Yang tak buat, yang tertinggal. Jangan pilih-pilih. Nak pilih sunnah Nabi ni jangan pilih-pilih ikut nafsu. Oh, yang ni kita suka kita buat, yang tak suka tinggal. Kalau kata tak mampu tu lain, maknanya kita dah usaha nak buat tapi kita tak mampu. Kita ada usaha tak? Ada usaha. Ini usaha pun tidak. Lepas tu petikaikan pula. Dia jangan. Sebab Nabi ni kekasih Allah. Bila kita petikaikan kasih Allah, kita ada sesuatu yang tak baik dalam hati tu tentang kasih Allah, apa akibat dia? Mengundang kemurkaan Allah. Jadi amallah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni dalam berpakaian, dalam cara makan, cara tidur, banyak sunnah Nabi ni. Bukan bab kahwin je, bab lain-lain tu banyak lagi. Banyak lagi. Ini yang nampak bab kahwin je. Kahwin. Itu je sunnah Nabi. Agaknya bab sunnahnya agaknya belum khatam lagi. Guru dah meninggal. Guru baru ajar sampai bab kahwin, lepas tu guru meninggal. Lain-lain tak sempat nak belajar. Agaknya lah. Itu yang dia nampak sunnah Nabi kahwin je. Jadi kita berhenti dulu lah di sini. Ni dah masuk bab lain ini. Sampai tadi apa? Dahi terbuka ketika mana sujud. Jadi kalau ada rambut panjang tu, kalau boleh pakailah kopiah, pakai songkok. Ikat rambut ketika semayang ada hukum lain pula. Semayang kalau rambut panjang dia kena buka rambut, dia tak boleh ikat. Di luar daripada semayang dia nak ikat rambut boleh. Hatta lelaki boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Detail tu kita urai pada minggu hadapan lah insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu di sini. Itu yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.